Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini iaitu minggu yang ke-13, kumpulan kami akan membentangkan tajuk yang ke-8 iaitu Sabitan Rada'ah bagi wanita yang belum berkahwin. Seterusnya saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Nur Azmira binti Azhan, Nur Izzati binti Mak Kosni dan saya Nur Fatih Ilana binti Muhammad Tarmizi. Dalam pembentangan ini kami akan membentangkan tentang definisi dan hukum rada'ah, rukun rada'ah dan syaratnya, kesan dari hukum rada'ah, kaedah rada'ah dan isu yang berkaitan dengan rada'ah. Seperti yang kita tahu, penyusuan sangat penting kepada bayi. Penyusuan susu ibu menjamin bayi hidup lebih sihat dan sempurna. Hal ini kerana susu ibu merupakan sumber pemakanan yang seimbang. Kerana kepentingannya juga, Allah SWT telah menyebutnya berkali-kali dalam Al-Quran. Selain itu, terdapat satu tajuk khusus di dalam sistem kekeluargaan iaitu rada'ah. Terusnya, saya akan menerangkan tentang definisi rada'ah. Definisi rada'ah boleh dibahagikan kepada dua, iaitu pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut istilah syarak. Menurut bahasa, rada'ah bermaksud penyusuan anak oleh ibunya. Perempuan yang menyusukan anak digelar al-murdi'ah dan anak yang disusui digelar ar-radi. Menurut istilah syarak, terdapat beberapa pandangan mengenai definisi rada'ah. Mazhab Hanafi menyatakan penyusuan sebagai meminum susu perempuan-perempuan Adam pada waktu tertentu. Manakala, mazhab Maliki menyatakan penyusuan ialah memasukkan susu perempuan sama ada sesudah mati atau perempuan kecil meskipun melalui puting atau alat bantuan makanan dalam tempoh tidak melebihi 2 tahun. Akhir sekali, mazhab Syafi'i menyatakan penyusuan ialah suatu perkara yang digunakan untuk memasukkan susu perempuan ke dalam hidangan kanak-kanak yang memberikan kesan kepada pembesaran. Antara dalil yang disyariatkan penyusuan adalah dalam surah Al-Talaq yang bermaksud dan sebaliknya jika kamu mengalami kesulitan maka bolehlah perempuan lain menyusukannya. Firman Allah SWT dalam ayat yang lain iaitu dalam surah Al-Baqarah, dan jika kamu hendak beri anak kamu menyusu kepada orang lain maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan upah yang kamu mahu beri itu dengan cara yang patut. Saya akan menerangkan tentang hukum rada'ah. Penyusuan bukanlah satu kewajipan bagi seorang ibu. Sekiranya ibu enggan menyusukan anak, maka ayah wajib mengupah seorang ibu susuan untuk anaknya. Walau bagaimanapun, ulama menghukumkan penyusuan kanak-kanak yang bukan anaknya tanpa sebarang hajat atau keperluan yang mendesak sebagai makruh kerana isu pergaulan. Kesimpulannya, definisi rada'ah adalah penyusuan atau maksudnya susu atau makanan daripada seorang perempuan selain ibu kandung ke dalam perut seorang bayi yang tidak melebihi 2 tahun. Faktor perempuan lain menyusukan anak ialah mungkin ibunya tidak mahu menyusukan anak atau ibunya meninggal dunia atau sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Nur Izzati binti Mak Kosni, merupakan pelajar tahun 3 dari Pusat Pengajaran Sains Matematik, dan hari ini saya akan membacakan subtajuk 2 dan 3 iaitu rukun rada'ah serta kesan dari penyusuan yang menekankan mengenai mahram penyusuan. Terdapat beberapa rukun rada'ah dan syaratnya yang menyebabkan seseorang anak dam itu disabitkan sebagai anak susuan dan menjadi mahram kepada perempuan yang menyusukannya. Pertama, al-murdi, iaitu perempuan yang menyusukan anak susuan. Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berpendapat seseorang penyusu hendaklah mencapai umur baligh iaitu berumur 9 tahun. Sekiranya susu keluar pada umur kurang 9 tahun, susuan tersebut tidak dikira kecuali pada ketika itu penyusu tersebut sudah pun didatangi haid. Namun, sekiranya wanita tersebut mempunyai susu dan menyusukan anak ketika berumur 9 tahun tetapi belum didatangi haid, anak susuannya merupakan mahram kepadanya. Walau bagaimanapun, mengikut mazhab Maliki pula tidak mensyaratkan penyusu seorang balik dan sah hukum pengharaman antara penyusu dan anak susuan sekiranya penyusu masih lagi kecil. Jadi di sini kita dapat lihat berlaku beberapa perbezaan pendapat di kalangan mazhab. Rukun yang kedua ialah ar-radi, iaitu anak yang disusukan. Disyaratkan anak dam itu hidup dan umurnya tidak melebihi 2 tahun Qamariah, sekalipun lebihnya itu hanyalah sehari. Ketetapan ini adalah berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang bermaksud
dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda bahawa tidak sah penyusuan yang mengharamkan melainkan yang berlaku dalam masa 2 tahun. Hadis riwayat Al-Daraqutni. Rukun yang terakhir adalah al-labain, iaitu air susu perempuan. Syaratnya ialah air susu itu sampai ke perut anak damik berkenaan sehingga ia boleh menyebabkan pertumbuhan badan anak tersebut. Rasulullah SAW bersabda, tidak menjadi mahram dari susuan melainkan apa yang menumbuhkan daging dan menguatkan tulang. Hadis riwayat Ahmad. Disyaratkan juga haid penyusuan itu tidak kurang dari 5 kali dalam waktu yang berasingan dengan kadar penyusuan mengikut kebiasaan. Ketetapan ini adalah berdasarkan beberapa riwayat berikut. Daripada Sayyidatina Aisyah, Rasulullah SAW bersabda kepada Salah bin Sa'd, susukanlah Salim sebanyak 5 kali susuan, maka dia menjadi mahram dengan ibu susuannya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis kedua daripada Sayyidatina Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, sekali atau 2 kali penyusuan tidaklah mengharamkan, begitu juga sekali atau 2 kali hisapan susu. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya, kita bergerak pula pada satu topik yang ketiga, iaitu kesan dari penyusuan dan menyentuh mengenai mahram penyusuan. Apabila sabit seorang anak kecil menyusu kepada seorang perempuan yang bukan ibunya atau bukan mahramnya dengan rukun dan syarat di atas, maka anak susuan tersebut akan dikaitkan dengan sebahagian hukum hakam anak kandung nasab, seperti dalam hal haram berkahwin. Perubahan hukum ini adalah berlandaskan kepada sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya penyusuan mengharamkan segala apa yang mengharamkan melalui kelahiran. Hadis riwayat Muslim. Merujuk kepada hadis di atas, terdapat beberapa ketetapan hukum pada beberapa isu berikut. Yang pertama berkaitan dengan aurat. Batasan aurat antara ibu susuan dengan anak susuan bukan lagi seperti aurat ajnabi, sebenarnya adalah sama seperti batasan aurat mahram. Hal yang diharamkan kepada golongan ajnabi juga tidak menjadi sesuatu yang dilarang ke atas diri mereka kerana telah pun menjadi mahram. Bahkan dalam uruf masyarakat, anak susuan biasanya menjadi anak angkat yang mendapat tempat dalam keluarga ibu susuan tersebut. Walau bagaimanapun, ketetapan hukum ini bukan bermakna Islam ini membenarkan ahli keluarga susuan dalam kalangan lelaki melihat ahli keluarga susuan dalam kalangan perempuan dengan pandangan syahwat. Begitu juga sebaliknya, ahli keluarga susuan dalam kalangan perempuan tidak dibenarkan melihat ahli keluarga susuan dalam kalangan lelaki dengan pandangan syahwat. Hal ini kerana perbuatan memandang dengan pandangan syahwat itu sendiri adalah diharamkan walaupun kepada darah daging sendiri. Kedua, musafir. Ahli keluarga susuan dihalalkan untuk bermusafir bersama-sama dengan anak susuan walaupun melebihi 3 hari. Hal ini kerana mereka semua telah pun dihukumkan sebagai mahram. Ketiga, isu berkaitan nikah kahwin. Anak susuan tidak boleh mengahwini usul, hawashi dan furu ibu susuannya. Ibu susuan pun tidak boleh mengahwini furu anak susuan itu, namun boleh mengahwini usul dan hawashinya kerana mereka bukanlah termasuk dalam kalangan yang menjadi mahram kesan dari penyusuan tersebut. Akhir sekali, isu berkaitan dengan nafkah. Kewajipan memberi nafkah tidak terhasil sebagai kesan penyusuan. Dalam erti kata lain, suami ibu susuan tidak wajib pun memberi nafkah kepada anak susuan isterinya. Hal ini telah menjadi ijma' dalam kalangan fuqaha sebagaimana yang dinyatakan dalam Mas'u'ah Al-Fiqhiyah bahawa hal-hal berkaitan hukum akal menasab seperti pembahagian harta pusaka nafkah, memerdekakan hamba, menggugurkan hukum kisas dan lain-lain tidak terkait dalam hukum penyusuan dan ia merupakan sepakat para fuqaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azmira binti Azhan daripada Pusat Pengajian Sains Matematik dan merupakan pelajar tahun 3 pada tahun ini. Saya akan meneruskan perbincangan untuk topik ini. Topik yang keempat ialah kaedah susuan. Seperti yang diketahui, kaedahnya adalah dengan memasukkan susu ibu ke dalam kerongkong bayi sehingga sampai ke perut bayi tersebut. Terdapat 2 keadaan yang menjadikan bayi sah sebagai anak susuan mengikut isyarat dalam hukum susuan. Menurut Imam Al-Syafi'i, keadaan yang pertama ialah al-sa'ud, iaitu bayi menyedut air susu ke kerongkongnya tanpa melalui payudara ibu. Selain itu, al-wajur pula bermaksud bayi menyedut air susu melalui hidungnya daripada suatu bekas atau selainnya. Jadi, berpegang dengan konsep ini, apa-apa saja kaedah yang boleh menyampaikan susu ibu itu ke dalam perut bayi diambil kira sebagai sah untuk dikategorikan sebagai anak susuan berdasarkan hukum susuan. Dan ini adalah hadis yang menerangkan tentang al-sa'ud dan al-wajur.
Seterusnya, jumhur fuqaha berpandangan ada dua jenis kaedah susuan, iaitu penyusuan secara langsung dan secara tidak langsung. Secara tidak langsung ni yang menggunakan alat bantuan atau sokongan seperti botol susu sebagai kaedah menyusukan bayi. Penggunaan alat-alat sokongan atau alat bantuan sebagai kaedah menyusukan bayi menyebabkan bayi tersebut sah sebagai anak susuan apabila cukup syarat-syaratnya. Namun, kaedah susuan melalui kubur atau dubur, menitik susu ke dalam mata, telinga atau tempat luka bayi tidak diambil kira sebagai anak susuan. Topik yang terakhir yang akan kami bahaskan adalah mengenai isu-isu yang ada kaitan dengan topik kami dan topik roda'ah. Isu pertama ialah penyusuan bayi besar yang telah berusia lebih dari 2 tahun. Sekiranya kanak-kanak yang disusukan itu sudah melebihi umurnya daripada 2 tahun, maka anak tersebut tidak lagi boleh disabitkan sebagai anak susuan. Kerana Allah ada berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 233 dan sabda Rasulullah SAW, iaitu tidak ada hubungan susuan melainkan apa yang disusukan di dalam masa 2 tahun. Hadis ini dikeluarkan oleh Ad-Darqutni. Isu kedua pula ialah penyusuan anak angkat melalui botol, gelas dan sebagainya. Kaedah seperti ini diambil kira sah sebagai anak susuan seperti yang diperbahaskan sebentar tadi dalam kaedah susuan, iaitu sampai saja susu ke dalam perut bayi, maka sah sebagai anak susuan. Namun, jika dimasukkan air susu itu melalui lubang atau rongga-rongga yang lain seperti telinga, mata, dubur, kubur atau melalui tempat luka, ia tidak mensabitkan anak angkat itu sebagai anak susuan kerana air susu itu tidak sampai ke dalam perut anak angkat dan ia tidak memberi pertumbuhan badan terhadap anak tersebut. Selain itu, isu berkaitan roda'ah ialah penyusuan dengan susu bercampur. Penyusuan dengan susu bercampur bermaksud air susu itu dicampurkan dengan cecair seperti air atau sesuatu yang keras seperti makanan. Sekiranya air susu itu lebih banyak daripada makanan luar, tanpa menghilangkan tanda zahir warna atau rasa susu tersebut, maka anak angkat tersebut sah sebagai anak susuan. Namun jika sebaliknya, di mana air susu sedikit daripada makanan luar, menurut kaul yang azhar adalah sabit hukum susuan jika diberi minum pada anak angkat itu keseluruhan air susu yang bercampur tersebut. Hal ini kerana telah yakin akan sampainya air susu itu ke dalam perut. Namun jika diminum hanya sebahagian air susu yang bercampur itu, mengikut kaul yang azhar adalah tidak sabit hukum anak susuan padanya kerana tidak yakin akan sampainya air susu itu ke dalam perut si bayi. Isu terakhir ialah isu persoalan berkaitan bank susuan. Bank susuan merupakan satu pusat pengumpulan susu yang digunakan untuk mengumpulkan susu-susu wanita di seluruh dunia di satu tempat khas dan konsepnya sama seperti bank darah. Berkaitan dengan hukum penubuhan bank susu ini, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-97 yang telah bersidang pada 15 hingga 17 Disember 2011 telah membincangkan mengenai hukum penubuhan bank susu ini. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut. Yang pertama, demi menjaga keturunan keluarga, pihak Muzakarah berpendapat penubuhan bank susu ini tidak seharusnya dibuat di Malaysia kerana menjaga keturunan adalah termasuk dalam 5 perkara wajib yang dipelihara dalam syariat Islam. Oleh itu, apa-apa tindakan atau perbuatan yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada nasab atau keturunan perlulah dielakkan kerana hukumnya berkait rapat dengan hukum maram kerana penyusuan. Yang kedua, sekiranya bayi itu pramatang dan memerlukan rawatan atau ibu bayi
yang kurang susunya atau mengidap penyakit kronik sehingga tidak dapat menyusukan bayi adalah harus bagi ibu-ibu lain menderma susu mereka secara sukarela dengan syarat keluarga bayi dan penderma perlu mengenali antara satu sama lain. Dan jika keluarga tersebut tidak mengenali antara satu sama lain, dikhawatiri akan berlaku kekeliruan nasab atau keturunan pada masa akan datang. Yang ketiga, Muzakarah berpandangan bahawa penubuhan bank susuan ini akan mengakibatkan kekeliruan identiti dengan saudara susuan di mana ianya amat berkait rapat dengan syarat-syarat pengharaman atas sebab susuan di mana bayi-bayi yang menyusu dengan seorang wanita atau lebih daripada seorang wanita akan menjadi adik-beradik susuan dan perkahwinan antara mereka adalah haram apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, wanita A, B dan C menderma susunya kepada bayi D. Jadi bayi D sah menjadi anak susuan kepada ketiga wanita tersebut. Apabila bayi D ni dewasa, dia haram berkahwin dengan anak perempuan daripada wanita-wanita tadi kerana anak perempuan itu merupakan mahram kepadanya. Jadi sekiranya bank susuan ini ditubuhkan di Malaysia, penubuhan bank susu ini boleh mengakibatkan pencampuran nasab dan membawa umat Islam terjebak dalam keraguan dan perkara yang haram, serta keperluan penubuhannya juga tidak berada dalam keadaan darurat sehingga mengancam masalah awam. Jadi, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa penubuhan bank susu adalah tidak diharuskan. Kesimpulannya, harus bagi wanita yang mempunyai susu sama ada disebabkan oleh kehamilannya atau dengan bantuan perubatan seperti terapi hormon penggalak susu untuk menyusukan anak yang bukan anaknya sendiri. Jadi, tiada masalah bagi perempuan yang belum berkahwin untuk menyusukan anak angkat mereka. Sekiranya perempuan tersebut ingin mengambil suntikan hormon atau ubat penggalak susu, perempuan tersebut mestilah telah mencapai umur baligh dan proses tersebut dilakukan dengan pemantauan pakar perubatan. Alhamdulillah, tamat sudah perbincangan kita pada kali ini. Segala salah silap saya sebagai wakil kumpulan ini ingin meminta maaf, dan segala yang baik itu datang daripada Allah dan segala kekurangan itu datang daripada kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.